أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya mari kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita sampai malam ni. Setakat ni lah, balik lagi tak tahu lagi. Dan alhamdulillah Allah bagi umur kita disertakan dengan nikmat iman dan juga Islam. Dan kita memohon kepada Allah agar dikekalkan nikmat iman, dikekalkan nikmat Islam, sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pastinya suatu hari nanti. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Timah, muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan tak lupa juga tok-tok guru, alim ulama dan juga rakan media, abang Nal kita, penyokong kuat GGMU, Go Manchester United dia. Sihat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk bagi elok, sandak bagi elok, lena pun boleh pahala. So kalau nak lena, pastikan niat i'tikaf dulu. Niat i'tikaf, sandak elok, lena pun boleh pahala. Baik tu. Setelah sekian lama kita berhenti ditangguhkan kuliah dan kita bersambung kembali pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Ta'zimul Quran kita. Dalam catatan saya pada muka surat yang ke-100. Betul ke? No. Sibik betul. Iaitu kelebihan surah. Dan kita masuk hari ini kelebihan surah yang paling agung, iaitu kelebihan surah Al-Fatihah. Kelebihan surah Al-Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 114 surah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Dalam proses 23 tahun itu diturunkannya mesti ada sebab-sebab dia, yang kita panggil dia asbabun nuzul. Dan dalam 114 surah tu dia ada kelebihan-kelebihan yang berbeza-beza. Dia ada kelebihan surah yang berbeza-beza. Surah ni kelebihan ni, surah ni kelebihan ni, surah ni kelebihan ni. Maka dah banyak surah yang kita dah sentuh. Hari ini kita sentuh pada surah yang penghabis. Bukan kata surah penghabis, maksud dia dalam bab ni, hak ni yang penghabis. Sebelum ni kita sentuh surah Mulk, kita sentuh surah Yasin, kita sentuh surah Sajadah, kita sentuh surah Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi hari ini merupakan surah yang terakhir dalam bab ni, iaitu kelebihan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang paling agung, yang diberi gelaran A'zamus Surah. A'zam
as-surah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan banyak mufassirin mengatakan sebenarnya kandungan Al-Quran ada 6236 ayat tu, kerangkuman dia tu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Sebab surah Fatihah menceritakan benda yang lepas, benda yang ke depan. Clear tak? Pasal tak tuan-tuan? Okey, dan surah Al-Fatihah juga menceritakan sifat Allah. Surah Al-Fatihah juga menceritakan future, masa depan, hari kiamat, maliki yaumiddin, betul? Surah Al-Fatihah juga menceritakan perbuatan-perbuatan jahat Yahudi dan Nasara, betul tak Allah Taala sebut? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub, dalin, dua tu, Yahudi dan juga Nasara. Kalau kita buka tafsir, maghdub tu yang dimurkai dan juga dalin tu sesat tu, merupakan, kalau buka tafsiran, dia adalah Yahudi dan Nasara. Nampak? Surah Fatihah menceritakan masa depan, menceritakan golongan Yahudi dan Nasara, menceritakan tentang hari akhirat, menceritakan tentang tauhid pengabdian kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itulah surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita buka majlis, kita buka dengan Al-Fatihah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya pernah cerita dulu, yang menyuruh kepada para sahabat. Abu Sa'id Al-Mu'alla pada suatu hari, sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla, dia masuk ke dalam masjid. Dan ketika mana dia masuk dalam masjid, dia sembahyang sunat 2 rakaat ketika tu. Waktu ketika mana dia solat sunat, waktu tu Nabi kelui panggil dia. Nabi kelui panggil dia. Bila Nabi panggil dia, tengah dia sembahyang, dia tak jawab lah. Maka dia tak jawab. Bila dia tak jawab, habis sembahyang, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, pasal apa panggil aku? Nabi kata, pasal apa waktu aku panggil hang tak main? Ya Rasulullah, aku tengah sembahyang. Maka Nabi kata apa? Apabila mendengar seruan Nabi dan juga Allah, maka segeralah pergi. Contoh seruan Nabi, Nabi suruh buat apa? Buatlah tu. Seruan Allah Subhanahu Wa Taala, azan, solatlah dah tu. Clear tak? Maka Abu Sa'id kata, dah ni tengah sembahyang, sunat. Panggilan Rasul adalah wajib. Okey, baik. Dan ketika itu Nabi kata kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, hang nak tak aku bagi tahu ke hang a'zamus surah fil Quran, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Taqra' qabla an takhruja minal masjid, yang mana hang kena baca sebelum mana hang keluar daripada masjid. Maka duduk sekejap, duduk Nabi bila cakap tu Nabi duduk diam sat. Bila Nabi duduk diam sat, Abu Sa'id tertunggu-tunggu. Maka Abu Sa'id bertanya, ya Rasulullah, apa dia surah yang nak kata tadi tu? Surah yang paling agung, yang kena aku baca sebelum mana nak keluar daripada masjid. Bila masuk masjid, sebelum keluar masjid, sunat baca surah ni. Maka Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sab'a mathani. Apa Nabi sebut? Iaitu surah yang bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang terdapat padanya sab'a mathani, 7 ayat masani yang berulang-ulang. Apa maksud berulang-ulang? Maksud dia surah Al-Fatihah tu kita sering akan ulang dia. Dalam sembahyang zuhur kita ulang. Subuh, bermula subuh 2 kali kita baca, 2 rakaat. Mai lohor 4 kali kita baca. Asar 4 kali kita baca. Maghrib 3 kali kita baca. Isyak 4 kali kita baca. Maksudnya kita baca dia secara berulang-ulang. Sab'a masani. Yang mana Nabi kata, hang bila nak keluar daripada masjid, jangan tinggal surah ni. Clear? Clear tuan-tuan? Dan itu juga merupakan salah satu dalil yang diguna pakai oleh ulama Qushashi
ulama yang berasal daripada tanah Hijaz yang telah menyusun azkar ba'da solah, zikir-zikir selepas solat. Walaupun Nabi tak kata lepas semayang kena baca Fatihah, betul tak? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Lepas semayang tak ada Fatihah, tapi pasal apa Tok Imam tiba-tiba Al-Fatihah? Dalil tak ada. Kalau surah Qul a'udzu birabbin nas 3 qul ada. Surah ayat kursi ada tuan-tuan. Nabi memang baca lepas semayang ayatul kursi. Allahumma anta salam, ya ada. Istighfar, ya ada. Semua tu ada dalil-dalil yang mengatakan kena Nabi buat selepas solat. Tapi Fatihah tak ada tuan-tuan. Mai mana yang Tok Imam pandai-pandai nak buat ni? Yang ni yang golongan puak, tak payah sebutlah. Puak anu duk marah ni. Tok Imam pandai-pandai nak tambah. Kena faham tuan-tuan. Pasal apa ulama Qushashi, ulama yang berasal daripada tanah Hijaz, depa bubuh Fatihah lepas semayang. Sebab hikmah dia, at least bila keluar daripada masjid, semua dah baca Fatihah. Clear tak tuan-tuan? Tu hikmah dia. Sebab tu tuan-tuan tak heran kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi masjid-masjid kecil-kecil, masjid luar, contoh tuan-tuan pergi Utaybiyah. Kalau tuan-tuan nak buat jubah tempat, salah satu tempat nak pergi buat Utaybiyah. Dia tak jauh daripada daripada Masjidil Haram, tak jauh. Dia boleh buat jubah dalam masa sehari, dia boleh hantar kat hotel kita. Dan memang saya tak tahu tempah. Kadang-kadang tak payah bawa orang pun bakso, tunjuk gambar aja. Macam Nan nak pergi kan, tunjuk gambar ah. Tak, sungguh saya pun terkejut. Dia buka tengok. Okey. Dia tahu dah, tak payah hukum. Oh, punya kencang dia tu. Kan? Baik. Kat hotel masjid tu, tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok depan, selalunya dia akan ada kain rentang, banner besar. Dia tulis apa? Al-azkar ba'da solat. Zikir-zikir selepas solat. Siapa kata orang Saudi, orang Mekah tak buat zikir lepas semayang? Ada, tuan-tuan. Maka surah Al-Fatihah, ulama' dia bubuh, terutamanya ulama' Nusantara yang mengamalkan surah Al-Fatihah lepas semayang. Tok Imam kata Al-Fatihah tu, sebab apa? At least sebelum kita keluar masjid, semua kita pakai baca belakang. Clear tak? Dapat dah pahala sunat baca Fatihah sebelum keluar masjid. Sedangkan doa hak besar tu, Allahumma fil lidzunubi waftah li abwaaba min fadli, hak tu pun belum tentu kita baca sebelum kita keluar. Betul tak? Kau saya seorang, kadang-kadang saya pun terlepas, doa tak ada nak baca, tak masuk dah, jalan terus ya. Kau tuan-tuan memang setiap kali masuk keluar tak pernah miss sekali pun. Miss tak? Kadang-kadang miss kat pasu, miss tak? Miss juga kadang-kadang. Tambah keluar dengan kawan, duduk sembang dorang kan. Buka pintu, keluar terus jalan, terus pakai slipper. Ada nak baca doa? Tak baca dah. Yang tu. Cerdik tak ulama? Cerdik. Sebab tu kena fikir hikmah. Jangan kita duduk main tembok je. Ni tak ada dalil, ni tak ada dalil, ni apa ni semua ni. Itu sekali merepek habis belakang. Dan juga surah Al-Fatihah juga boleh digunakan dalam perubatan. Dan juga boleh digunakan dalam perubatan. Baik, kita tengok. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna fi masir lana fanazalna faja'at jariyah faqalat inna sayyidil hayy salim wa inna nafarana ghaibun fahal minkum raqin faqama ma'ha rajulun ma kunna na'bunuhu biruqyah faraqahu fabara'a fa'amara lahu bi 30 syatan wasaqana labanan falamma raja'a qulna lahu akuntu tuhsin ruqyah aw kunta tarqi qala la ma raqaitu illa bi ummil kitab qulna la tuhdithu shay'an hatta na'ti aw nas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna al-madinah dhakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun simu wadribu li bisahmin. Yang tu. Baik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya depa dalam perjalanan jariyah, dalam perjalanan yang mana dalam perjalanan nak balik daripada peperangan, nak balik ke tempat di kota Madinah ketika tu. Bila balik dalam perjalanan depa penat.
Depa penat, depa singgah di satu kampung perkampungan Arab ketika tu. Dan bila sampai di satu kampung, niat depa kata apa? Bila depa sampai satu kampung, mudah-mudahan orang kampung tu layan depa. Bagilah makan, bagilah minum dan tempat rehat sat. Okey dia kata. Baik. Bila sampai kampung tu rupanya orang kampung tu buat bodoh je kat depa. Tak mau layan kat depa ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia tak mau layan. Maka apa nama, depa pun jadi serba salah. Tiba-tiba ada seorang lelaki main tanya, dalam hampa ramai-ramai ni ada orang hak boleh jampi menjampi. Tuan-tuan, jampi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil ruqyah. Ruqyah tu jampi jugalah. Cumanya beza dia, ruqyah tu guna dengan ruqyah apa? Adakah kita ruqyah jampi dengan guna jampi serapah yang kita tak faham, ataupun apa ruqyah menggunakan dalil-dalil ataupun maksurat yang apa yang telah Nabi pernah buat. Contoh dia ayat Quran dan doa-doa. Contoh ayat Quran banyaklah. Kan ayat Quran yang merupakan ayat jampi ataupun doa macam kita duk baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tu salah satu contoh doa kan. Maka bila depa tanya lagu tu pasal apa pula? Rupanya ketua kampung depa kena sengat. Kena sengat dengan satu binatang. Maka depa menjawab boleh. Dia pun main tembak lah. Kan? Sebab apa? Dia pun tak apa nak confident sangat, tapi disebabkan nak jadi tetamu, mudah-mudahan depa tu layan. Oh boleh tuan-tuan. Dia pun mengaku boleh belaka. Tuan-tuan pun kalau tak hati jangan duk boleh mengaku pula. Kan sekali ada orang kampung kita tersampuk apa-apa ni. Pak Su boleh berubat tak? Boleh, baru mengaji tadi ke kat masjid. Pi buat kemah kan. Auzubillahi minasyaitan. Sekali dia kenyah kita dah gelabah. Baca Fatihah tak jalan. Tak sungguh tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, benda-benda yang lagu ni dia ada connection. Kan? Dia ada connection. Jadi walaupun kita baca tu betul, dia pun sebenarnya terkesan dengan sakit, tapi dia cuba test kita balik. Dia gelak kita baca. Kita mula dah main goyang. Tak betul ke aku baca? Walhal kita baca tu betul. Sebab tu tuan-tuan, kalau setakat baca ayat kursi 7 kali dia buat tak heran kita. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuh. Dia pun duk kenyih. Kita dah gelabah bewok dah tentu. Biar betul aku baca tak betul ni. Walhal tuan-tuan betul. Dia nak test kita punya ketepatan. Nak tengok kejap tak kejap lah. Nak tengok kemas tak kemas. Kan setakat duk main baru mengaji saat terus nak jadi tok guru dah dia tu. Dia mula baca Fatihah tak jalan, baca 3 qul tak jalan, baca ayat kursi tak jalan, dia mula dah gelabah dah. Tuan-tuan tak heran tuan-tuan. Kadang-kadang berubat ni baca sehari pun tak jalan pun ada. Kan kadang-kadang kita berubat orang sehari pun tak jalan pun ada. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Kesenang yang main senang-senang lah. Kan yang senang lah. Contoh yang senang macam mana? Pelesik macam tu senang lah kan. Yang jenis main lok-lok ni dia saja main-main nak kacau. Yang tu jenis macam tu agak mudah sikit lah. Jenis yang main macam saka macam ni dia agak sengit sikit lah. Dia ada aku tu. Kan yang tu. Baik. Jadi dia pun pilah jampi. Dia pi kat ketua kampung tu, dia jampi. Dia tak tahu nak baca apa, dia pun baca surah Al-Fatihah. Kan baca surah Al-Fatihah. Dia pun baca surah Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa sengatan yang ada pada ketua kampung tu hilang. Satu kampung sonok tak sana. Dah jadi lagu tu tuan-tuan, apa yang depa bagi? Terus depa ambil beberapa ekor kambing, depa bagi. Depa bagi susu, depa bagi kambing apa semua. Kan lepas tu dia kata apa? Sat. Waktu depa offer kambing dengan susu, dia kata Sat, nak balik jumpa Nabi Sat. Kan? Dia nak confirm balik dengan Nabi tentang apa yang dia baca tu. Dia kata tak apa. Sat pergi main ambil. Depa pun balik cerita kat Nabi. Ya Rasulullah, tadi kami singgah satu kampung tu tak mau layan. Tiba-tiba depa tanya kami ada orang hak boleh jampi apa sikit. Kami pun mengakulah.
Nabi kata jangan baca apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku hanya baca surah Fatihah saja. Aku tak baca surah lain, aku baca surah Fatihah saja. Maka Nabi dengar lagu tu, Nabi pun senyum. Kan? Betul dah tu. Kalau nak tahu, surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang boleh digunakan pakai dalam ruqyah, dalam jampi. Tuan-tuan. Maka Nabi kata, hampa pergi patah balik, ambil balik kambing hampa tu. Yang lepah dia. Maka mereka pun ambil lah bawa balik. Kan? Yang tu tuan-tuan. Tuan-tuan, baik. Hadis ni, status hadis ni lemah tapi tidaklah sangat lemah. Boleh digunakan pakai sebagai fadail amal, sebagai kelebihan dalam amalan. Dan merupa hadis-hadis yang menceritakan tentang ayat ruqyah ni sangat banyak. Tuan-tuan, sangat banyak. Baik, kita tengok pada muka surat 102. Walau bagaimanapun ada di kalangan ulama yang mengharuskan periwayatan hadis dhaif dengan beberapa syarat. Nak guna hadis dhaif ni beberapa syarat. Yang pertama, hadis tu mestilah berkisarkan tentang cerita-cerita atau pengajaran-pengajaran ataupun kelebihan-kelebihan sesuatu amalan. Seperti mana yang saya sebut tadi, fadail amal. Kemarin saya tengok dalam satu Facebook, ada seorang budak tu dia tag tentang budak, ada dia punya friend saya, nama dia tak ingat, Helmi ke apa. Dia tag satu ciapan apa ni, Twitter seorang manusia hamba Allah Ta'ala yang menghina fadail amal. Bapa nak pakai tu hadis palsu, berlambak-lambak, lempak buang lah. Suruh abang dia, hang buka, hang tengok balik betul-betul fadail amal tu lagu mana. Kan jangan duk ambil cerita lagu tu je tuan-tuan. Fadail amal, ya betul ada hadis yang lemah, tapi dalam tu juga ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih dalam tu. Kan depa main dengar lagu tu, depa main tembak keluar tu. Dan hadis yang lemah ini bukan bermaksud hadis tu maudhu', hadis tu palsu, tak. Pernah cerita banyak kali dah kan tentang hadis yang lemah ni. Cuma periwayatan dia lemah dan sebagainya. Dia cerita lagu ni. Salah satu sebab yang menjadikan dia lemah, salah satu sebab, dia main daripada Rasulullah, tiba main perawi tu, salah seorang perawi tu dia ada penyakit. Contoh penyakit dia apa? Cepat lupa. Tak pun waktu muda dia cantik, waktu main hujung-hujung dia nyanyok. Kalau tuan-tuan orang Malaysia banyak jadi perawi, lemah belakang hadis tu. Nyanyok lambat-lambat orang kita. Clear? Salah satu asbab dia. Dan salah sebab lagi su'ul hifz, jenis buruk hafalan. Buruk hafalan tu maksud dia hafal mudah lupa. Tuan-tuan ingat tak Quran semua yang mana tuan-tuan hafal? Nasibik Fatihah tu baca dalam semayang setiap kali semayang. Kalau dah Fatihah pun kita lupa. Tak sungguh nak cerita. Kadang-kadang surah Wattini wa Zaitun pun kita feel. Wattini wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lepas tu sambung. Summa radadna asfalani illa tak sungguh cerita tuan-tuan. Tapi yang peliknya orang tak tahu mana duk condemn perawi dan sebagainya, seolah-olah mereka buat satu kesilapan yang sangat besar bila. Walhal kita pun tuan-tuan lupa. Besdi bini kita pun kita lupa bila. Besdi anak kita pun kita lupa bila. Tuan-tuan ingat tak tahun kelahiran anak tuan-tuan semua? Anak pertama, kedua, tiga, keempat. Kan saya anak baru 4 orang. Besdi ingat, tahun tak ingat. Kan? Tahun tak ingat. Tahun berapa? 2000 berapa tu. Tapi hari besdi dia ingat. Tu pun nak condemn, takkan kita lemah lagu ni nak condemn bersama tu kan. Yang tu. Baik tuan-tuan. Baik, hadis itu pastikan ianya tidak terlalu lemah. Yang keduanya mestilah berkisar di bawah perkara yang asal untuk diamalkan. Contoh dalam hadis tu cerita pasal kelebihan surah untuk berubat. Ya, cerita pasal tu saja. Tak cerita pasal-pasal benda lain. Tuan-tuan clear? Baik. Dan perlu menyebut tentang hadis tu dhaif dan dhaif juga. Baik. Maka kita boleh pakai hadis itu sebagai amalan. So tuan-tuan nak berubat, boleh tak pakai Fatihah? Ya, falyatafaddal. Memang kalau kita berubat, kita akan mulakan dengan selawat, istighfar, selawat, dan kita akan mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah geng-geng Darul Syifa ke, Darul Hikmah ke, kan depa memang starting memang akan selawat, istighfar, selawat, dan mulakan dengan Fatihah. Dan tuan-tuan pun boleh buat.
Tuan-tuan pun boleh amalkan benda tu. Dah, tuan-tuan, baik. Yang tu. Habis bab kelebihan surah Al-Fatihah yang kita boleh guna pakai sebagai dalam perubatan. Tadi kita kata apa? Yang pertama, kita sunat baca surah Fatihah sebelum keluar daripada masjid. Yang kedua, surah Fatihah boleh digunakan untuk perubatan. Sama ada perubatan makhluk halus ataupun perubatan sakit kepala ke, sakit yang jenis sakit biasa. Kan? Sakit tuan-tuan bila sebut lagu tu, jangan tuan-tuan pergi ambil yang baca Fatihah saja. Ni ubat Covid, bismillah. Hang cucuk lagi tak? Tak cucuk lagi. Baik, tak payah cucuk. Kita buat surah Fatihah saja. Tak, tuan-tuan. Kan? Bukan sampai terah tu. Kena faham. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz vaksin lagi tak? Kan? Dia bertanya saya, vaksin lagi tak? Saya tanya, AstraZeneca first batch di Pulau Pinang bulan apa, tuan-tuan? AstraZeneca first batch dia main turun Pulau Pinang bulan apa? Tuan-tuan tahu bulan apa? Tak ingat? Tak tahu? Dia turun di Pulau Pinang masa tu tarikh tak salah saya 4 hari bulan 6. Dia turun di Pisau. 7 hari bulan 6 saya dah cucuk ke sana. Saya first batch betul-betul. Ustaz telah tercucuk jarum-jarum halus Dajjal. Saya jawab balik dia, Dajjal pun Dajjal. janji kita ikhtiar kot perubatan ni pun kita ikhtiar. Perubatan sunnah pun kita ikhtiar. Clear tak, tuan-tuan? Oh, Ustaz ni kira telah menjaya konspirasi. Kalau pikap konspirasi, tuan-tuan, tak boleh pergi mana. Tak apalah, mungkin itu konspirasi, mungkin ada. Ya, tak apa. Tapi apa usaha kita? Kan? Usaha kita, salah satu dia, kita mempercayai pihak-pihak ataupun kita panggil ulil amri. Yang penting jangan balah. Hak vaksin jangan kata hak tak vaksin ni memang mengundang kecelakaan. Hak yang vaksin tak vaksin pula jangan duk marah pula. Yang vaksin ni jarum-jarum halus Dajjal tak masuk dalam syurga. Jangan sampai tu kan. Satu lagi dia kata kami hanya mengamalkan makanan sunnah. Yang contoh yang tak vaksin. Habis tu yang vaksin pun awak tak balikan makanan sunnah ke? Kan clear tak, tuan-tuan? So jangan balah lah benda lagu tu. Kadang-kadang kita tengok kita ni terlalu mengkriminasikan benda tu. Kan yang tak vaksin marah kat vaksin, yang vaksin marah kat tak vaksin. Jangan sampai terus tu. Cumanya selagi mana tidak langgar syar'i, selagi tu saya yakin terhadap ulil amri, pemerintah yang tu. Wallahu ta'ala alam. Walaupun tuan-tuan kata kita ni pro apa, tak kiralah. Yang penting dengan itu asbab boleh main rumah Allah, melancarkan dakwah saya, boleh pergi kuliah merata, pergi Kedah pun dia tak sekat, pergi Ipoh tak sekat nak kuliah. Saya ambil. Kan kalau tak vaksin, tuan-tuan, pergi Ipoh dia tahan. Kan dia kata ustaz kena balik. Pergi Kedah. Kuliah dah masjid kat Kedah belum lama. Kan aku tu. Dan saya mengasalkan itu adalah salah satu asbab untuk melancarkan dakwah saya. Buat. Tuan-tuan yang mana nak vaksin pun ambillah vaksin, yang tak vaksin pun terpulanglah. Yang penting jaga SOP. Nah, makanan sunnah buat juga. Yang vaksin pun buat, yang tak vaksin lagilah buat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang tu. Kita tengok pada bab yang ke-27, iaitu berubat dengan Quran. Berubat dengan Al-Quran. Baik. Yang ni dia merangkumi apa yang kita baca sebelum ni. Walaupun sebelum ni kita sentuh secara satu-satu, spesifik. Jadi dalam bab ni nak cerita, Quran ni boleh tak guna untuk berubat? Kan? Untuk berubat dari segi rohani ataupun jasmani. Tuan-tuan, kita jangan fikir berubat ni hanya untuk ahli jin saja. Clear tak? Dia ada ubat demam. Tuan-tuan pernah kan? Tuan-tuan kalau sakit dada. Sakit dada kan? Kayuh basikal. Lepas tu semput kan dada. Sakit. Dia ada ayat dia apa tak? Tuan-tuan baca ayat apa? Tok tapak tangan betul-betul kat dada belah kiri kita. Pendek je ayat tu kan. Wasyifaa'ul lima fis sudur, wasyifaa'ul lima fis sudur, wasyifaa'ul lima fis sudur. Baca doa tu. Baca banyak. Apa maksud dia? Kesembuhan dalam dadaku. Allah berilah kesembuhan. Tu ayat Quran kan? So baca wasyifaa'ul lima fis sudur. Kan? Sakit lutut. Kan? Sakit lutut, pegang lutut ni. Baca. Wa idza batashtum jabbarin. Baca.
Bukan sekali baca terus lega tuan-tuan. Kalau sekali baca terus lega, tutuplah KPD tu. Kan? Tutuplah. Dia ada lah. Kalau tak jalan kau tu, pi juga perubatan. Pi juga medical. Jangan anggap medical perubatan di hospital dan klinik itu bertentangan dengan Islam. Tak, tuan-tuan. Sebab itu kita ada ulama perubatan dulu. Clear tak? Kita ada ulama perubatan dahulu. Sebab itulah bila dirongkai balik, perubatan yang ada sekarang ni kemungkinan dikatakan diambil daripada ketika mana Spanyol dijajah. Kan, Cordoba, kota Cordoba runtuh, mereka punya teks-teks ataupun nota-nota perubatan dirampas oleh pihak Kristian dan mereka claim kata mereka punya. Kalian faham? Kalau tuan-tuan buka balik tentang sirah, kan tu kota Andalus di Spanyol dulu merupakan kota yang sangat besar. Di situ dikatakan penciptaan lampu, perubatan, matematik dan sebagainya. Pihak Kristian serang, bunuh habis ulama-ulama, tengkorak mereka letak di dalam gereja mereka ambil manuskrip dan juga teks-teks tentang perubatan, tentang macam-macam, matematik, sains dan sebagainya, mereka claim kata mereka punya. Itu. Kenapa? Bukannya maksud perubatan yang di klinik itu, hospital itu merupakan bukan Islam tak? Islam juga, Islam belaka. Kan? Yang tu. Clear lah? Dia ada, tuan-tuan, ada beberapa ayat yang kita boleh pakai. Sakit kepala, kan? Surah Waqiah tu. Kan, apa lagi? Senak perut, dia ada doa dia. Kan? Muka sakit naik jerawat, ada doa dia. Kan? Yang tu. Tapi pakai dia juga putih barulah putih tu nak pakai dah, kan? Bukan kata pakai dia tak pakai dah. Tak pergi ambil bedak compact BD pergi buang habis. Kan ni Miami tak payah pakai, Maybelline tak payah dah, tak usah pakai. Hang baca yang ni je. Daklah bakat macam tu pun boleh pakai juga. Nak rapik ni doang, rapik dulu pakai. Baik tu. Kita tengok pada bab yang ke-27, berubat dengan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita jangan sampai mengagungkan perubatan ataupun teknologi sampai kita menafikan kelebihan Quran. Biar betul baca doa je. Nampak? Tak mahu sampai terang tu. Ada hak lagu tu orang. Sebab tu tuan-tuan, ayat Quran ni, kalau tuan-tuan buka cerita, saya nak cerita satu cerita tentang bagaimana manusia ni makin jauh dengan Allah mahupun tidak. Kita berhenti yang insya-Allah. Lepas tu insya-Allah. Okey. Tak ada ni. Okey. Tak ada nak tengok. Baik, kita berhenti dekat ni dulu. Saya cerita satu cerita. Dah kebetulan kita nak sentuh berkenaan dengan ayat Quran ni. Okey, tuan-tuan buka dalam tafsir. Kita berhenti dekat ni dulu. Nanti kita sambung balik muka surat 102. Allah Subhanahu wa taala cerita. Allah, okey perasan kita satu demi satu ujian mai kita, tidak? Clear? Adakah ujian yang mai kat kita tu kita yakin dengan Allah maupun makin jauh? Clear tak? Okey, contoh, bila jadi perbalahan anti vaksin masjid katup tak katup, adakah benda tu kita yakin kekuasaan Allah ataupun sebaliknya? Clear tak? Faham tak soalan saya? Adakah benda yang kita lalui, fenomena yang sedang kita lalui sekarang menyebabkan kita masih kuat yakin Allah Ta'ala ataupun sebaliknya? Ada orang dah mula malas nak fikir, masjid pun dah rasa macam tak apa nak main sangat, solat Jumaat pun dia dah rasa tak wajib dah. Clear tak? Sebab apa? Dah lama sangat tak sembahyang Jumaat. Jadi bila boleh sembahyang Jumaat balik, dia rasa macam benda tak wajib. Okey, clear. Persoalan sekarang, adakah ujian Allah, kita beriman bahawasanya perkara yang berlaku sekarang ini adalah dengan izin Allah? Itu jelas. Covid yang berlaku ini dengan izin Allah. Clear dah? Sama ada kita nak beriman ini ujian yang menyebabkan kita jauh daripada Allah ataupun sebaliknya. Ada orang yang anggap ujian ini bukan merupakan satu ujian, dia sekadar fenomena alam. Bagi kita orang yang beriman, kita kena anggap ini merupakan ujian sebab dia datang dengan izin Allah dan dia nak pergi pun dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, hang buatlah lagu mana vaksin 18 kali pun cucuk kiri kanan tak jadi juga.
Kita beriman lagu tu. Adakah dengan Allah hantar ujian Covid ni, kita semakin bersyukur dengan kehidupan, ataupun sebaliknya? Kita jangan jadi golongan Bani Israel. Kita duk condemn Bani Israel macam-macam. Mereka ni apa, merepek apa. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 56 sampai 54 sampai 56. Bani Israel ni, mereka ikut Nabi Musa. Kan mereka ikut Nabi Musa. Nabi Musa bawa mereka daripada dikejar Fir'aun. Tidak. Sampai Laut Merah, Nabi Musa belah. Tok tongkat, Laut Merah terbuka. Lalu. Dan Bani Israel nampak sendiri. Laut Merah tu daripada terbuka besar, tutup. Fir'aun lemah dalam tu. Allah tunjuk kebesaran Allah kepada Bani Israel. Allah tunjuk kebesaran ataupun mukjizat yang dia kurniakan kepada Nabi Musa, boleh belah laut. Akan tetapi tuan-tuan, Bani Israel ni walaupun ujian lagu tu mai kat depa, ujian dikejar Firaun, dan kelebihan Allah tunjuk kat depa, tapi bila mai Nabi Musa pergi munajat kat Bukit Tursina, waktu Nabi pergi Bukit Tursina, Nabi Musa duduk kat Bukit Tursina, patah-patah balik hak yang terlepas daripada Firaun tadi, sembah berhala balik. Walhal depan mata dia nampak laut terbelah, tak percaya lagi. Clear tak tuan-tuan? Saya nak kaitkan dengan fenomena sekarang ni. Clear? Maka Allah Ta'ala hukumkan kepada mereka, ada ayat 54 surah Al-Baqarah, waktu tu faqtulu anfusakum, wajib kena bunuh bittikhazikumul ajl, sebab depa sembah berhala. Dan waktu depa nak, Nabi Musa suruh depa buka pedang masing-masing, kena bunuh diri. Waktu tu siapa yang syirik sembah berhala, wajib bunuh diri, kena bunuh diri. Maka bila nak bunuh diri tu, Allah datangkan satu kabus yang sangat besar sampai depa tak nampak antara satu sama lain. Maka yang kedua, Allah Taala tunjukkan waktu nak main benda tu, kabus tiba-tiba datang. Maka ada hak mati terbunuh, ada hak hidup. Maka yang hidup, taubat mereka diterima oleh Allah. Maka ada juga di kalangan mereka itu tidak menyembah berhala. Nabi Musa buat pergi angkat mereka naik atas Bukit Tursina. Nabi Musa pergi munajat balik, patah balik hak yang baki tu, kata balik kat Nabi Musa, wahai Musa, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jarah, kami takkan beriman dengan kamu selagi mana kami tak nampak Allah. Ambuih juah sungguh. Dah bagi terlepas dengan Firaun, dah tunjuk kat depa dah laut terbelah, dah tunjuk kat depa, tiba-tiba kabus mai. Dia minta pula kepada Allah nak tengok. Dia minta kepada Nabi Musa nak tengok Allah. Maka permintaan mereka itu Allah turunkan petir dan kilat menyambar mereka, mati lala tu semua 70 orang tu. Tak habis dekat tu lagi. Nabi Musa doa, ya Allah, hidupkan mereka kembali. Aku takut sekali aku turun kat bawah, hak sakit baki kata aku pergi bunuh mereka kat atas. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Musa. Dan satu doa Nabi Musa yang ditolak oleh Allah, iaitu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebat tak hebat Nabi Muhammad? Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad. Kita ni, Allahu Akbar, dah sedia-sedia jadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala hidupkan mereka balik. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ni kali ni kalau hampa tak syukur juga, habis meta. Tuan-tuan, Allah bagi kita, hang rasa lazat nak pergi masjid waktu Covid. Masjid katuk. Bila masjid buka, mana pi lazat hang tu? Hang rasa tak tahan nak jumpa ziarah mak ayah hang sebab rentas negeri, nak menyambung hubungan silaturahim. Bila mai boleh buka rentas negeri, hang rentas negeri ke hang nak pergi melancong? Hang pergi rentas negeri itu untuk melancong ataupun ziarah mak ayah hang, yang konon-kononnya hang kata memang nak ziarah mak ayah. Adakah Covid ni makin dekatkan kita dengan Allah ataupun jauhkan kita dengan Allah? Ingat, Allah Ta'ala bagi ujian demi ujian, dan pada penghujung Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun.
Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti dekat ni dulu tuan-tuan. Sat, ada panggilan? Tak dah. Tuan-tuan, insya-Allah kalau mau panjang kita sambung pada muka surat 102. Dan tuan-tuan, banyakkan berdoa, banyakkan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa bersyukurlah baru hati kita akan menjadi tenang. Sebab apa? Bila tak ada rasa sifat syukur, kita tengok orang ni lebih sikit pun kita dah mula komplain. Kita tengok orang ni lebih sikit, bini dia ni segak, pasal apalah bini aku tak segak? Dia mula-mula komplain dah. Dia tengok rumah dia ni besar, pasal apalah rumah aku tak besar macam ni? Kita tengok dia pakai kereta besar, pasal apalah kereta dia aku tak besar macam ni? Bila tidak ada sifat syukur, maka kita akan ada satu sifat, iaitu kufur terhadap nikmat Allah. Allah bagi sihat waktu dah ni, kita tak akan rasa syukur bila kita tak dapat melihat orang yang sakit. Bila kita tengok orang sakit dah depan mata kita, seorang demi seorang, seorang demi seorang sakit, kalau tak timbul rasa syukur lagi, maka kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti tekan ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami semua yang benar itu benar, ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang jahat itu jahat, yang batil itu batil, yang berdosa itu berdosa. Jauhkanlah kami, ya Allah, jauhilah kami, ya Allah, jauhilah kami daripada melalui perkara yang salah, jalan yang berdosa, jalan yang batil itu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dan silap, terkasar bahasa, terlajak masa daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.